Seterusnya kita sambung pada ketidaksamaan gender. Kalau kita lihat pelajar perempuan ini lebih tekun untuk memberikan perhatian dalam pembelajaran berbanding pelajar lelaki dan mematuhi peraturan bilik darjah dan sekolah. Ini adalah pelajar perempuan. Kalau kita lihat di sekolah, pelajar perempuan ini mereka lebih kemas dan lebih suka belajar dan memberi perhatian apabila cikgu memberikan proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga lebih kemas dan teratur dan menunjukkan prestasi baik. Tetapi prestasi baik ini mereka tunjukkan khususnya dalam pembelajaran di peringkat rendah saja. Bila mereka di peringkat menengah, mereka menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan. Ini berdasarkan kajian. Seterusnya pelajar lelaki. Pelajar lelaki menunjukkan prestasi lebih baik pada peringkat menengah. Kalau kita lihat pada peringkat rendah ini, pelajar lelaki dia kurang memberi perhatian dalam aspek pembelajaran. Pelajar lelaki biasanya dia lebih mendapat perhatian guru dalam pembelajaran dan interaksi dengan guru dan lebih baik dalam mata pelajaran pengiraan dan lemah dalam mata pelajaran sastra dan bahasa. Pelajar lelaki ini dalam kelas selalu akan diberikan lebih perhatian oleh guru-guru. Mungkin disebabkan oleh faktor mereka ini suka bertanya, faktor mereka ini menonjol di dalam kelas dan sebagainya. Disebabkan itulah pelajar lelaki ini dia lebih mendapat perhatian dan perhatian daripada guru-guru. Seterusnya dalam beberapa kajian juga menunjukkan bahawa pelajar lelaki ini dia lebih pandai dalam mata pelajaran pengiraan berbanding mata pelajaran sastra dan bahasa. Seterusnya kita berpindah pada slide berkaitan dengan ketidaksamaan kaum. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan perbincangan mengenai ketidaksamaan kaum. Seperti mana yang telah diterangkan oleh sahabat-sahabat saya tadi, yang mana di negara Malaysia kita ini terdapat pelbagai kaum, dan dari sudut itu semestinya terdapat ketidaksamaan kaum dari sudut pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Kalau kita tengok di sudut pekerjaan, di situ terdapat jurang perbezaan, yang mana sesetengah syarikat swasta yang lebih memilih kaum untuk dijadikan keutamaan. Dan dari sudut ketidaksamaan kaum dari sudut pendidikan pula, kalau kita tengok dari sudut kejayaan yang boleh kita lihat di mana pelajar Cina dia lebih berjaya berbanding pelajar Melayu ataupun India. Dan di situ terdapat satu jurang yang berbeza dari sudut kejayaan dalam pendidikan. Kalau kita tengok dalam slide yang dipaparkan sekarang, kita tengok kepada perbandingan, boleh kita lihatlah kepada perbandingan antara sekolah yang mempunyai percampuran kaum dan sekolah yang tidak mempunyai percampuran kaum. Baik sekolah yang mempunyai pelajar yang berbagai etnik ataupun kaum, sekolah ini para pelajar selalu mengamalkan budaya, cara fikir dan pandangan yang sama dan kurang mendapat pendedahan dan akan budaya kaum lain. Jadi kalau kita tengok di sini adalah satu kekurangan lah, kalau kita tak dapat bergaul antara sesama kaum yang lain. Dan seterusnya kita tengok pula kepada sekolah yang mempunyai pelajar yang berbeza etnik. Di sini yang pertama boleh kita lihat para pelajar akan lebih terdedah kepada amalan, adat resam, pandangan dan cara fikir
kaum etnik yang berbeza sama ada sedar ataupun sebaliknya. Di situ dapat kita fahami dan pelajari pelbagai budaya dan adat resam kaum yang lain. Dan seterusnya, yang kedua, pelajar boleh belajar bahasa etnik lain secara tidak langsung. Di sini para pelajar boleh mengembangkan pembelajaran secara tidak langsung dari sudut bahasa. Kita boleh belajar bahasa India, bahasa Cina, bahasa Melayu, dan mungkin di sini boleh kita tambah kita punya pendidikan. Dan seterusnya, yang ketiga, perasaan saling menerima dan saling menghormati dapat dipupuk hasil pergaulan pada masa formal belajar dan secara tidak formal. Dan sebenarnya percampuran kaum ni boleh menghasilkan suasana yang harmoni, saling menghormati kalau kita mengikut kaedah yang betul lah. Tapi sebaliknya berlaku, kadang-kadang boleh menjadi ketidaksamaan kaum. Mungkin sebahagian guru dia lebih fokus kepada kaum tertentu, dan sebahagian guru lain pula lebih fokus kepada kaum tertentu. Jadi di situ adalah wujudnya ketidaksamaan kaum dari sudut sosial budaya. Dan seterusnya kita tengok kepada peranan guru dalam menangani isu-isu tersebut, yang mana isu ketidaksamaan budaya dan gender yang telah kita bincangkan tadi. Apa peranan guru untuk mengelakkan berlakunya ketidaksamaan dalam bidang pendidikan ni? Jadi apa yang guru perlu buat adalah, yang pertama, sebagai guru kita haruslah mengenali latar belakang pelajar mengikut jantina budaya adat resam untuk membolehkan guru memberi layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan individu. Jadi guru perlu kenal setiap pelajar tu macam mana. Kalau jantina tu, dari sudut jantina, kalau boleh guru tu janganlah guru lelaki dia lebih mengutamakan kepada pelajar perempuan, ataupun guru perempuan kepada pelajar lelaki. Jadi perlulah mengenali latar belakang pelajar tersebut, dan juga kepada kaum. Setiap guru perlulah, yang kedua, setiap guru hendaklah mengajar tanpa mengira kaum atau status sosial seorang murid, dengan mewujudkan kumpulan pelbagai kategori supaya murid-murid yang tercicir tidak rasa tersisih. Di sini poinnya, guru perlulah adil dalam mengajar, tak kiralah jantina ataupun kaum tertentu sahaja. Maksudnya tak perlulah bias. Jadi guru Melayu tidak hanya fokus kepada murid Melayu, guru India lebih fokus kepada murid India, ataupun sebaliknya. Jadi guru perlulah adil agar kita elak daripada berlaku ketidaksamaan budaya ni ataupun gender. Dan yang ketiga, guru perlu seimbang dalam memberi layanan yang sama rata terhadap semua jantina dan semua jenis kaum dan etnik. Jadi lebih kurang macam tadi, guru perlu seimbang dari sudut pendidikan ataupun layanan kasih sayang dan sebagainya. Dan yang terakhir, dari segi teknik pembelajaran yang saya boleh katakan di sini, untuk kita semaikan nilai perpaduan kaum ni, macam mana kita nak buat, guru tu mungkin boleh membentuk kumpulan murid supaya bercampur kaum dalam setiap kumpulan dan memupuk nilai perpaduan menghormati antara satu sama lain. Mungkin kita boleh buat kumpulan belajar agar tidak berlakunya terasingan. Jadi murid ni terasing, Melayu duduk dengan Melayu sahaja, Cina dan India sahaja. Jadi kita boleh buatkan kumpulan yang bercampur, jadi setiap murid akan terdedah antara satu sama lain dan boleh menghasilkan budaya hormat menghormati antara sama budaya dan jantina. Dan seterusnya kita tengok kepada kesimpulan. Seperti mana yang telah kita bincangkan secara panjang lebar tadi, kesimpulannya, untuk
kita kekang daripada berlakunya ketidaksamaan jantina dan kaum ni, maka untuk dari sudut pendidikan, maka guru perlulah memainkan peranan yang baik sebagai ejen sosialisasi di sekolah bagi memastikan pelajar kita yang berbidang kaum ni mendapat keadilan dalam pendidikan mereka di sekolah, seterusnya menjamin keharmonian dan melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan negara. Jadi sebagai guru, kita perlu seimbang lah, tak terlalu memilih antara sama ada jantina ataupun kaum di sesebuah institusi. Jadi itu saja untuk pembincangan daripada kumpulan kami mengenai ketidaksamaan jantina, gender ataupun kaum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.